Salam sejahtera. Kali ini saya akan menyampaikan kuliah kursus pengajar moral untuk topik 3 iaitu sistem falsafah moral. Sistem falsafah moral telah wujud sejak sekian lama, semenjak zaman Greek atau Yunani kuno lagi. Beberapa tokoh ahli falsafah Greek kuno telah membicarakan ajaran etika dan moral, antaranya Socrates, Plato dan Aristoteles. Dalam membincangkan tentang sistem falsafah moral barat, kita dapati bahawa sistem falsafah moral boleh dibahagikan kepada dua teori, iaitu teori teologi dan teori deontologi. Pertama, teori teologi. Perkataan teologi berasal daripada perkataan Yunani, iaitu telos, yang membawa erti akhir, tujuan ataupun maksud. Antara tokoh yang terkenal yang mengasaskan teori ini ialah Christian Wolff, iaitu seorang ahli falsafah Jerman yang lahir pada abad yang ke-18 Misi. Mengikut teori teologi, mengukur baik atau buruk sesuatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat. Dianggap bermoral jika jumlah kebaikan yang dihasilkan melebihi kejahatan. Teori teologi bersifat situasi kerana tujuan dan akibat suatu tindakan sangat bergantung kepada situasi. Contohnya, seorang anak mencuri untuk membeli ubat bagi ibunya yang sakit. Tenang, dianggap bermoral dari segi kemanusiaan dan dianggap melanggar peraturan dari segi hukum. Antara aliran pemikiran yang muncul dari teori teologi ialah pertama, aliran sekularisme. Mengikut aliran sekularisme, apa jua isu berkaitan dengan moral adalah tidak ada kaitan dengan agama atau ketuhanan ataupun kitab agama. Prinsip dan nilai moral sekularisme bersumberkan kepada pertama, akal semata-mata. Kedua ialah pengalaman manusia. Ketiga ialah peraturan masyarakat. Dan yang terakhir ialah nilai-nilai universal. Menurut aliran sekularisme, sains adalah panduan hidup bagi manusia. Keseluruhan kehidupan berasaskan kebendaan. Kesejahteraan hidup di dunia tidak perlu dirujuk kepada agama dan wahyu. Aliran pemikiran yang lahir dari teori teologi yang kedua ialah hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahawa manusia akan menjadi bahagia dengan mencari keseronokan sebanyak mungkin dan menghindari perasaan yang menyakitkan. Aliran ini diasaskan oleh ahli falsafah Greek yang bernama Aristippus. Antara kesan buruk budaya hedonisme kepada manusia ialah hiburan melampau, penyalahgunaan dadah, minuman arak yang berleluasa. Aliran pemikiran ketiga yang berasaskan teori teologi ialah utilitarianism. Utilitarianism berasal dari perkataan Latin yang bererti bermanfaat. Konsep utility adalah prinsip kebahagiaan terbanyak. Mengikut utilitarianism, tindakan yang memberi banyak kebahagiaan kepada orang adalah bermoral. Begitu pula sebaliknya, baik atau buruk tindakan diukur atau dinilai berdasarkan kepada keseronokan atau kesengsaraan pada akhir tindakan atau pilihan yang dibuat. Dan yang terakhir, aliran yang merujuk kepada teori teologi ialah hedonism. Hedonism berasal daripada perkataan ataupun bahasa Yunani, iaitu eudaimonia, yang bererti kebahagiaan. Eudaimonism ataupun eudaimonism menganggap kebahagiaan sangat sebagai tujuan kepada tindakan manusia, bahagia dari aspek moral, sosial, emosi dan rohani. Dikenali juga sebagai etika kesempurnaan hidup. Teori kedua nilai dalam falsafah moral ialah teori deontologi. Deontologi berasal dari perkataan Yunani dion yang bermaksud diharuskan atau diwajibkan. Tokoh teori nilai dalam falsafah moral ini ialah Immanuel Kant, iaitu seorang ahli falsafah Jerman. Menurut teori ini, betul atau salah suatu tindakan tersebut tidak berdasarkan kepada akibat dari perbuatan itu, namun ianya suatu kewajipan. Contohnya, tindakan Robin Hood tetap salah sekalipun beliau merompak untuk memberikan hasil rompakan itu kepada rakyat miskin. Jadi teori deontologi terbahagi kepada dua. Pertama, teori deontologi tindakan.
kedua ialah teori deontologi peraturan. Teori deontologi tindakan menegaskan bahawa nilai baik ataupun buruk mesti berasaskan pilihan individu secara bebas dan bukan paksaan. Pandangan ini dipelopori oleh Jean-Paul Sartre, seorang tokoh terkemuka di Perancis pada abad yang ke-20. Kedua teori deontologi peraturan, yang mana teori ini menekankan tanggungjawab dilaksanakan semata-mata kerana amalan itu merupakan kewajipan, mementingkan kebaikan dari tindakan yang dilakukan. Itu sahaja perbincangan untuk topik yang ketiga. Terima kasih.